Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami dalam Borak Tesipe. Yap, episod yang kedua hari ini bersama saya Osha Basri. Saya Ghazali Zawawi. Saya Marzella Sigai. Dan saya Nur Ismail. Ya. Jadi Kita kena krik-krik ya. Ini episod yang kedua. Biasalah hari Ahad kan. Okey. Sebenarnya kan hari ini kita ada cerita-cerita yang kita nak kongsikan bersama anda. So kita mulakan dengan Gaz dulu hari ini nak borak pasal apa? Hari ini Gaz akan borak mengenai durasi fokus membaca kerana laporan interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014 dan Perpustakaan Negara Malaysia PNM mendapati dalam seminggu orang ataupun kadar bacaan oleh rakyat Malaysia hanyalah 3 jam seminggu. Kalau Osha, minggu ni berapa banyak buku yang Osha baca? Aku lagi kena. insya-Allah lah Usha. InsyaAllah. Tak ada kan? Maksudnya, jika anda punyai masalah terhadap durasi fokus membaca, anda harus bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan sebab Gaz akan bersama dengan seorang guru yang sudah pun berkhidmat lebih daripada 30 tahun. Wow, dan hari ini juga kan saya tengok macam adalah seorang budak tu dia macam ranggi semacam Stylo je. semacam Dia kan? stylo semacam je. Ya. Nurul, apa cerita ni? Nur nak borak dengan pelukis lepas ni. Yang melukis baju you? Ya, ada sesuatu di belakang Nurul. Nanti kan. Okey. Surprise. Marzella pula, apa topik Okey, hari ini kita nak bincang topik pasal pelawak Sarawak. So, bagaimana penerimaan lawak di Sarawak. Nanti kita akan invite pelawak Sarawak daripada bakat kami. Nak tahu siapa? Kita nantikan. Dan ada satu topik yang sangat istimewa. Osha, ceritakan. Ini sangat sesuai dengan saya. Apa tu? Dan untuk Gas jugalah. Allah Tuhan aku. Okey, ni tentang obses pasangan chubby. So yang chubby out there, jom dengarkan kami. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami dalam Borak Tesipeng. Bukan Yelah, Miss pasti. Chubby lah, Miss Communication. You mistake. Misunderstanding. Anda sedang menonton Borak Tesipeng. Ya, untuk penonton kita yang berada di rumah, terima kasih kerana menonton kami pada hari ini. Dan tadi Gas ada story sikit tentang membaca. Yes, durasi fokus membaca. Tapi nak diingatkan kepada penonton, sekiranya anda punya cadangan untuk anda kemukakan kepada kami, jangan lupa untuk hantarkan email di borak@tvstv.my. Baiklah, untuk topik durasi fokus membaca, hari ini kita bersama dengan seorang guru yang sudah pun berkhidmat selama 34 tahun. Apa khabar Cikgu Esther? Baik, bagus. Dengan cerita tak sihat sangat hari ni kan? Dah harap okey-okey sajalah hendaknya. Okey, baiklah. Penonton di rumah, menurut laporan interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014 dan PNM, hanya 8% rakyat Malaysia sahaja yang dapat membaca untuk tempoh 14 jam seminggu. Jadi apa komen cikgu terhadap peratusan ini? Memanglah sangat menyedihkan lah. Sebab target kan dia kata nak 100%. Betul. Jadi Malaysia mencatat berapa tadi? Hanya 8% sahaja 8%. dalam kalangan rakyat Malaysia yang dapat membaca 14 jam seminggu. Selebihnya hanya membaca 3 jam seminggu. Kalau Osha, saya rasa berapa jam Osha? Osha lagi. Saya tak terkata lah. Kita bedalah. Kalau Nurul, so dia nampak bijak hari ni kan. nampak Berapa bijak. banyak buku yang Nurul baca tahun lepas? Tahun lepas saya tak baca buku, saya baca hati orang. Siap. Nurul Cikgu, baca hati siapa? kalau jumpa student yang macam ni, kita letak dia nombor yang tercorot sekali. Baiklah, kita nak tahu jugalah sebab di samping adanya era globalisasi menuju ke arah revolusi 4.0 dan dengan kecanggihan teknologi, pastinya kita tidak lari jauh daripada media sosial. Pada pandangan cikgu, adakah media sosial ini mengganggu ataupun mengurangkan durasi fokus membaca dalam kalangan remaja dan anak-anak ataupun maupun golongan dewasa? Semestinya lah sebab pengaruh sosial media ini sangat-sangat
kuatlah dalam kalangan anak-anak, orang dewasa pun sama. Bukan hanya pelajar sekolah lah, dia merangkumi keseluruhan masyarakat. Jadi bagaimana cikgu rasa media sosial dan teknologi yang ada pada tahun 2020 ni boleh menjejaskan durasi fokus membaca seseorang individu tu? Sebab sekarang ni semuanya di hujung jari kan, semua online. Kalau kira nak baca novel, contohlah semalam ada cerita baru kan dekat TV3. Jadi kita nak tahu dekat TV, kita nak tahu ending macam mana episod seterusnya. Jadi selalunya ada novel, tapi selalu contohnya saya sendirilah, saya tak kata orang lain. Cikgu suka baca novel. Suka. Nampak. Saya akan cepat-cepat Google, cari macam ni cerita ya, macam ni. Tapi kan kalau kita lihat dekat sekolah rendah sebagai contohnya kan, untuk tahap 1, darjah 1 sampai darjah 3 dia ada program nilam kan. Dan saya tak pasti adakah untuk tahap 2 diteruskan ataupun tidak, sebab untuk nilam ni dia macam memupuk budaya suka membaca di kalangan anak-anak muda. Jadi kalau kita stop kan untuk tahap 2 untuk sekolah menengah kan, adakah ini secara tidak langsung mempengaruhi tarikan untuk membaca? Komen cikgu macam mana? Dia tak berhenti. Tingkatan menengah rendah masih lagi. Masih lagi. Saya sebagai guru bahasa juga, bahasa Melayu. Jadi kita buat nilam, tapi sebab itulah pengaruh sosial media. Di sekolah kita bawa mereka pergi perpustakaan untuk 40 minit sahaja dalam seminggu. Jadi rasanya tidak mencukupi lah. Jadi selalu kita galakkan mereka baca di rumah. Betul. Tapi sejauh mana mereka baca di rumah tu tak tahu. Kita tak tahu. Tapi budaya membaca ni adakah hanya untuk buku-buku akademik ataupun komik? Tidak. Membaca adalah meluas, global. Betul. Nonton di rumah, kalau kita nak bercakap mengenai media sosial, kita tak boleh salahkan 100% terhadap media sosial. Kerana kalau kita nak bentuk anak-anak kita, corak anak-anak kita untuk pupuk minat membaca dalam kalangan mereka, mereka perlulah dicorakkan daripada rumah lagi. Jadi kalau kita dapat gunakan sosial media dengan baik, saya kira tidak akan ada alasan untuk anak-anak gemar membaca. Betul tak cikgu? Betul. Sangat setuju. Sebab semuanya is back to basic. Semua bermula dari rumah. Jadi kedua ibu bapa harus memberi contoh yang terbaik. Adalah contoh terbaik untuk anak-anak. Bapak borek anak rintik kena orang kan. Dan kalau kita lihat dekat negara-negara barat kan, trend membaca buku sebelum tidur is like something like a bedtime story kan. Itu menjadi rutin harian. Mungkin ini agak tidak tidak dipraktikkan di Malaysia kan, berbanding dengan negara-negara luar. Betul. Sebab itu dah jadi budaya. Jadi mesti lakukan sesuatu lah. Kalau kita nak budaya itu, kita nak menyamai lah. Kalau sekurang-kurang tidak menyamai, tetapi sekurang-kurang merapatkan jurang. Betul. Sekurang-kurangnya kata orang, kalau kita nak mencapai status negara maju, kita kenalah mempraktikkan apa yang mereka budayakan. Kerana menurut UNESCO, kadar literasi yang perlu dicapai untuk mencapai status negara maju adalah 100%. Tapi kalau anda boleh teka, berapakah kadar peratusan literasi yang dicapai oleh Malaysia? Hanya sekadar 93.7%. Maksudnya sikit lagi kita nak menghampiri 100%. Jadi cikgu, bagi cikgu lah, cikgu mempunyai anak juga di rumah kan? Selain mengajar di sekolah, bagaimana cikgu menerapkan amalan membaca bersama dengan anak-anak di rumah? Mungkin ada cara yang sedikit istimewa nak dikongsikan. Anak-anak sekarang, sebab anak-anak saya semua sekarang semua dah dewasa. Dah dewasa. Tapi dulu, cara kita dulu lain, sebab dulu belum ada lagi gadget-gadget, sosial media. Jadi senang sikit lah. Kita selalunya hujung-hujung minggu, kita bawa mereka pergi bookstore, beli buku, beli majalah, komik. Jadi membaca tak semestinya yang tebal, tidak. Komik pun boleh, asalkan yang boleh menarik minat mereka membaca. Kalau komik pun sebenarnya punya pengajaran dan nilai murni. Bercakap pasal belajar di rumah, ada satu term ni nama dia distraction free zone. Maksudnya ada satu sudut di rumah. Apa benda? Berapa banyak buku sekali lagi dalam seminggu? InsyaAllah. Klik-klik lah. Okay, distraction free zone ni adalah sebenarnya satu sudut dekat rumah yang mana kita jauhkan segala gadget, jauhkan segala media sosial supaya anak-anak fokus membaca. Cikgu amalkan tak budaya tu di rumah? Masa anak kecil boleh, tapi bila mereka dah meningkat dewasa,
ada kurang sikit lah. Dah pandai Kurang, dengar. Mereka dah pandai memilih. Kan macam benda tu macam semakin dia membesar kan, macam agak susah kita nak mengawal kan kat diorang. Lebih-lebih lagi bila dah terdedah dengan social media ni. And then gadget ni adalah satu benda yang you tak boleh Tak boleh nak dipisahkan. kontrol. Yes, you susah nak kontrol kan. Yeah, but kita rasakan macam mana budaya membaca ni actually kita perlu kembalikan lagi supaya dia setara dengan how to say setara dengan penggunaan media sosial. Like apa kata cikgu tadi, boleh baca online. Betul, Tak Syah. semestinya dalam buku fizikal. Kerana sekali lagi orang dewasa ni bukan sahaja sekarang ini semakin aktif dengan media sosial, mereka juga punya tanggungjawab dan komitmen dan inilah sedikit sebanyak menjejaskan tahap pembacaan mereka. Jadi bagi pandangan cikgu lah, kalau orang kata kita perlu buat jadual membaca di rumah, lebih berdisiplin, adakah cikgu rasa itu relevan untuk masyarakat zaman sekarang? Boleh dilakukan kalau kita ada jadual untuk bersenam, pergi Betul. gym. Kenapa tidak peruntukkan masa untuk dalam satu masa tu? Betul. Mungkin 2 jam Betul. untuk membaca. Betul, sangat-sangat. Sebab tadi dekat belakang saya, cikgu ada ceritakan ke saya yang kita sekarang ni walaupun sibuk dengan kerja dan sebagainya, momentum itu perlu dijaga kan cikgu. Macam mana cikgu kekalkan momentum walaupun cikgu ni sebenarnya selain daripada menjadi seorang guru, dia juga pemandu Grab. Serba boleh. Jadi bagaimana cikgu orang kata membuat jadual dan membahagikan masa untuk membaca dalam sehari? Membaca boleh di mana-mana. Kalau saya sambil-sambil saya menunggu Customer. untuk rider kita panggil kan. Request Saya baca dari handphone mungkin secara online. secara sekarang online. Boleh. Saya suka baca novel secara online. Okey, saya tak nak tanya cikgu, saya nak tanya Mazila pula. Apa benda terakhir yang awak baca? I think magazine lah. Saya baca magazine. Magazine apa, pengantin ke? Ke baca DM boyfriend kat Instagram? Tak ada. Pun membaca juga. Saya Baca baca magazine. Okey, kalau kita Tak nak payah tahu. dia selalu tuduh saya asyik kenakan dia. Tapi tak apa, kalau kita nak bercakap mengenai pembacaan ni, ianya boleh dilakukan di mana-mana sahaja, bergantung kepada apa konten dan pengisiannya. Dan bercakap mengenai pengisian, kita kenalah rancang pembacaan itu supaya menjadi lebih berkualiti. Betul tak cikgu? Dan anak-anak ini selalu mempunyai orang kata tahap durasi membaca yang sedikit kurang. Mereka senang nak lari fokus dan sebagainya. Ada satu term yang mengatakan bahawa kita perlu break the reading time. Maksudnya 20 minit kita baca, lepas tu 15 minit bagi diorang main-mainan. Cikgu ada amalkan tak benda tu dekat pelajar ataupun anak cikgu? Ada. Selalunya kita bagi dia baca, beritahu dulu saya nak kamu baca dalam masa setengah jam contohnya lah. Jadi selepas ni kita akan break. Jadi tanya mereka apa yang mereka nak di rumah lah contohnya. So macam mana anak saya masa kecil, dia orang akan kata, "Mami, we want nugget goreng." Nugget. Bagi dulu. Cikgu. Baru lepas tu balik lagi baca. Kalau Osha lah jadi anak cikgu kan, saya rasa sekarang ni dia akan bawa buku ke set. Tengoklah sekarang. Baiklah, apa yang lebih penting, momentum dan kita perlu mengadakan jadual secara berkala untuk membaca. Ingat, disiplin itu membudayakan amalan pembacaan. Lebih banyak lagi topik menarik selepas ini. Terima kasih Cikgu Esther selepas ini. Terima kasih. Harap sihat lah batuk tu. Okay, Kita akan kembali lagi selepas ini sebab ada kita nak bersama dengan Awek Ranggi selepas ini. Okey. Selepas ini Okey. dalam Borak Tesi Peng. Peng. Borak Tesi Tesi Peng. Peng. Okey, Nurul, awak stylo kita hari ni. Kita nak dengar juga Hari ini perkongsian bersama daripada dengan Nurul. D2K atau dikenali sebagai Didi. Hai Didi. Hai Didi. Sebenarnya, What's up, bro? sebenarnya Didi, apa maksud D2K tu? Okay, D2K is singkatan nama saya, Didi. Aha. Dan selain itu D2K juga stands for Design to Communicate. Wow. Which is saya Design adalah to seorang designer. Wah, you buat designer dalam bidang apa tu? Graphic design, Wah. mostly saya buat illustration for cover album and other design.
for corporate identity, things like that. Logo design. Kalau Gus tengok lukisan yang ada di baju Tunjuk Nurul sikit, sekarang tunjuk ni. kamera, tunjuk sikit, Ah. tunjuk sikit. Okey. Tunjuk sikit. Lukisan Nurul ni. Wah, dah macam muka Mazela dah. Bagi Osha, lukisan ni seram ke ataupun Seram. Saya Seram tengok kan? macam siren head. okey, sebenarnya lukisan Didi ni semuanya menyeramkan, bagi saya lah menyeramkan. Sebenarnya apa? Kenapa? Apa yang Rahsia Didi. suka hantu Apa Lukis- mesej yang nak disampaikan sebenarnya? Lukisan ini menyeramkan untuk orang yang penakut lah. Saya takutlah. Actually, yang lebih kepada minat mungkin because of saya punya minat tentang special effect in film. So saya selalu melihat benda-benda yang details. So kadang-kadang saya apply in lukisan. Jadi kalau Didi selalu lihat detail sebelum berkarya, mungkin ada cerita di sebalik lukisan di belakang jaket Nurul ni. Betul. Adakah waktu you tengok Nurul datang jumpa you, dia macam hantu lah. Macam buaya. You interpret dia di sebalik, oh ini rupa dia hantu. Actually, this jacket, before this ada lukisan, but then I erase it, repaint it a new thing, and I just go with the flow, just draw. Actually, I don't really have tak ada perancangan pun nak lukis di subject matter, but then cuba-cuba buat, okay. Yang mungkin untuk penonton Borak Taxi Peng, Ya. kalau jaket macam ni yang ada lukisan di belakang, Didi ada buat jualan di luar? So far, saya selalu buat tempahan kawan-kawan lah selalu. Tempahan kawan-kawan. Kalau satu jaket berapa ringgit agak-agak? Kalau dengan saya 50% off. Dia depends dengan design juga kan. Yes, depends dengan design lah, the details and how many colours. Only jackets or seluar boleh, or t-shirt? Kasut. Kasut. Okey. Saya akan conteng apa-apa yang saya boleh conteng. Kaki conteng. Tapi bukan Banyak vandalism. lukisan-lukisan Didi di dinding di Sarawak ni, especially di Kuching. Adakah ia mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa ataupun suka-suka? Suka-suka je. Dia pihak berkuasa, sila berikan perhatian. Kebenaran tidak memerlukan kebenaran. Siap kau kena cari pada. Okay, actually what I'm doing maybe mungkin bukan cara yang betul before this, tapi if you want to do something wrong, do it the right way lah. Bagi saya macam saya menconteng dinding, saya akan pilih tempat-tempat. Saya takkan pilih tempat yang macam kedai orang sekati lah. Betul, betul. Usually saya akan conteng tepi-tepi jalan, bangunan Yes. yang terbiar. Masih ada lukisan di tepi jalan tu yang belum dipadamkan? Ada yang masih? Tapi kan ianya kalau kita lihat macam sebagai contoh dekat Pulau Pinang, kan itu menjadi salah satu tarikan pelancong sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga dekat Sarawak pun ada beberapa lukisan mural ataupun graffiti kan dilakukan dan menjadi tarikan. Jadi kenapa you tak nak buat banyak-banyak lagi? Buatlah banyak supaya ramai lagi kita dapat attract turis datang ke Sarawak. Betul. Saya lebih kepada macam community punya work. So usually saya akan lebih suka tengok new people doing these things. So saya lebih suka untuk macam encourage other people to do it. I still do it, but I would like to see more because if this happen, then people will see art as a career. Betul. Bagi generasi muda yang menginspirasikan Didi, adakah Didi menggalakkan mereka conteng tanpa kebenaran pihak berkuasa? Memang taklah. Jangan cakap. Okay, if you guys want to practice, then find a wall. Probably boleh start at your home. Ya, bilik Oh, sendiri. Lukis Yes. rumah sendiri. Ataupun boleh cari dinding mana-mana tempat yang orang nak provide. Sometimes saya buat pun macam for me to practice, if I don't have a wall, then saya jumpa kawan-kawan yang ada kedai makan, tanya, offer lah. Didi cakap macam ada slang Sabah sikit. Ada Ya. darah. Membesar di Sabah. Boleh pahala. Boleh. So saya ada ni, saya tengok dia punya profile Facebook kan. Oh, Ada- stalker. Kata hebat. Cakap mengenai media sosial, macam yes. mana agaknya orang kata sebagai anak-anak seni yang melukis mural dan sebagainya untuk mempromosikan karya mereka di media sosial, adakah bagi Didi ianya membantu?
ianya membantu, especially bila kita nak berhubung dengan orang yang luar daripada tempat kita. So macam saya selalu berhubung dengan kawan-kawan yang daripada Sabah, daripada Semenanjung pun ada juga. Ada yang luar daripada Malaysia pun ada juga, di Brunei. Brunei lah yang paling dekat. Yang luar daripada tu pun ada. Okey, tadi Didik cakap you ada buat illustration untuk cover album. Yes. Kan? Album untuk penyanyi ke? Nak tahu juga. Siapa tu? Penyanyi Boleh siapa? tak kongsikan? Zimo. Okey. Zimo. Okay. Kenal. Mostly saya selalu buat untuk Zimo and some other friends juga yang ada music band. So usually diorang approach me to do illustration for them. Upcoming ada juga but belum lagi release lah the artwork. Awesome. Lepas ni ada nak tukar tak lukisan-lukisan? Bukan yang menyeramkan ataupun lebih yang Lebih feminine. Macam lebih suci, feminine macam lah, lebih macam suci suci-suci ataupun- macam saya ni ada tak? Okay. For me, the artwork that I posted in my profile is actually more to my style. Tapi for business purposes, usually I will listen to what is the client needs and I'll try to see if I can do it lah. Satu contoh yang baik sebenarnya kan. Sebab kata orang kalau anak-anak muda sekarang ni kalau diorang punya masa yang terluang, diorang suka buat benda-benda yang sia-sia. Tapi Didi menggunakan masa untuk menyelahkan lagi karya-karya seni. Mazila ada soalan? Okay, pernah tak orang claim copyright Didi punya hasil kerja? So panas. Mana Panas Mungkin anda soalan. nampak ni design ni dekat mana-mana ke? So far belum ada lagi yang tahap serius. Usually someone copy what I do Orang is yang copy. it's yang just copy. for me it's an inspiration for others. Okey, alright bro, like this. Oh. Okey, sepanjang pengalaman you kan, you buat benda-benda Lukisan. lukis. Pernah tak you kena macam, kena Plagiarize. So far belum, Belum. because I think my artwork is different and a lot of people tengok pun dah seram dah, diorang pun mungkin tak nak ikut. something. Betul. Tak ada kena cari pihak berkuasa ke apa? Pernah Lagi kena nak- deal ke? Waktu tengah conteng adalah pihak berkuasa Oh, ya. datang, but just pandai-pandai lah. But for me, I just answer them a simple thing because sometimes I go for wall yang dah kena vandal, but then saya lukis just Lukisan Didi pernah kena kecam tak? selalu Selalu. Ah, Macam mana you handle tu? anak je. Anok Anok je. je. Macam mana lukisan dia? Anok je. Ada satu lukisan. Dia cakap Tajuk lukisan tu anok Anok je. Ja. Ya. Okey. Oh, okey. Kat mana tu? Dekat Wayne Cafe sekarang. The canvas painting on canvas. But usually I leave my tag anak je. Seorang pelukis. Pandai menyanyi. Oh, ya ke? Rapping Ya kan? ke? Ya Ifan ke? cakap Oh, dia yes. pandai rapping. Khas Dia untuk pandai penonton Borak memasak. Sesi Peng, boleh tak kita dengarkan Apa sedikit sebenarnya? nyanyian? Actually, Apa sebenarnya yang you tak pandai? Tak tahu juga. saya pun tak tahu. Sialah Didi. Kena bully. Okey, apa yang orang tak tahu pasal you sebenarnya? Mungkin dari sudut berbeza. Kalau you, orang tahu you, okey, you suka melukis kan. Okey, you boleh menyanyi, boleh masak. Apa benda yang macam orang tak tahu? You ni kuat tidur ke? Pemarah ke? Ataupun baik hati sebenarnya. Ada kan? hantu kau. Walaupun Easygoing lukisannya ke? seram, tapi dia sebenarnya adalah yang penakut. Lukisan saya memang seram tapi saya suka kucing. Manja. Kat rumah ada berapa banyak kucing? Just my own cat, just one lah. Yalah, peneman setia Peneman kan. setia. Ya. Sudah berpunya? Tak Kita dalam rancangan mencari jodoh Didi. Aduh, mentang-mentanglah dia buatkan baju, tapi kita harap Didik Lukisan. bolehlah kan buat lagi baju lukisan. untuk kita orang. Takkanlah buat untuk dia seorang Boleh, je. boleh. Kan? Buat Kalau untuk saya. Nurul gambar tengkorak, kalau Osha gambar yang macam mana? Mak Gambar tiri ke? ayam goreng. Mungkin pizza boleh. Jadi akhir sekali sebelum Didi meninggalkan kita, mungkin ada pesanan yang Didi nak sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana. Just keep on doing what you do, you'll get better. Teruskan dengan apa yang anda minat. If anda betul-betul minat, just do your best. Jadi kepada anda yang mungkin berminat untuk bertanyakan lagi karya-karya yang dihasilkan oleh Didi, hantarkan saja email kepada kami di borak@tvstv.my. Kita jumpa selepas ini dalam Borak Sesi Peng. Peng.
Terima kasih kerana setia bersama Borak Tesipeng. Okey Marzira, kali ini topik apa pula? Okey, pada segmen hari ini kita nak mengupas sedikit tentang penerimaan lawak ataupun komedi di Sarawak. Seperti yang kita lihat, komedi yang berbentuk stand up walaupun ada dipersembahkan dalam TV tetapi penerimaannya agak kurang berbanding komedi yang berbentuk lakonan yang telah memonopoli siaran rancangan kita. Jadi hari ini kita telah menjemput pemenang tempat kedua untuk program reality pertama Bakat Kamik 2019 bagi kategori stand up komedi iaitu Power Ranger. Hello. Hai, Power Ranger. Pak Wer. Saya Pak Mak Wer Wer. Ranger. Ya, ya. Mak Wer. Dah Boleh. jadi Power Ranger, hari ini dah jadi Power Rangers. Mungkin boleh perkenalkan yang berbaju hitam ni namanya apa? Okey, nama saya Khairul. Oh, boleh panggil saya AA. Ini Saya IIU. Azizul, panggil Zul. Sebenarnya dalam kalangan kami berempat ada yang bernama AA juga. Cuba teka siapa? Itu nama dan family ke? Okey. Okey, Power Rangers. Apa inspirasi daripada nama Power Rangers? Oh, inspirasi Wusha kat Cina. Power Rangers. Asal Power Rangers adalah kepunyaan AA. Terima kasih. Power ni kira macam power ni kami berdua lah. Mana Rangers tu yang mana pengikut yang lain lah. Rangers tu macam bawang Rangers ke apa ke? Lebih dari bawang. Lebih daripada bawang. Mungkin cabik geronong, cabik padi. Patah Melayu pernah mengatakan kecil-kecil cili padi, dia tak tahu bulat-bulat cabik gonong. Bulat-bulat cabai Cabik geronong. cili ya. Cabik cili. Bulat-bulat cabai geronong besar lagi Power Ranger. Pandai dah sekarang ni. Ya. Seperti yang kita tahu kan, platform untuk komedi stand up dekat Sarawak ni belum lagi begitu famous. So macam mana platform untuk pelawak Sarawak tunjukkan bakat? Di mana? Macam bagi kita Asyik, orang. asyik saya. Ya, susah bilang. Untuk pelawak Sarawak biasanya, pekat ni Sarawak. Berbisi pindah. Untuk pelawak Sarawak, so far buat masa sekarang, sebelum ni kita ada Bakat Kamik, itu adalah platform yang pertama untuk Stand up komedi. comedy. Yes, komedi Sarawak lah. Jadi untuk platform lain, harap pihak-pihak media ke pihak apa buat yang macam mana? Ada reality show sendiri Ah, untuk betul. mengangkat pelawak-pelawak di So Sarawak. far, kesi meja dialih lah. Okey, itu kalau kita cakap pasal platform kan. So macam Power Rangers sendiri, ada tak macam YouTube channel dan followers? Macam mana dia orang nak follow lawak-lawak you all? Biasanya kalau dia orang nak follow kita orang, dia orang akan pergi ke Gerai Burger Gerai Burger. Oh, ada dekat mana tu? yang terletak di Imat Batu Kawah. Ah. Imat Batu Kawah. Imat Batu Kawah. Di situ dia orang akan tengok macam mana cara kita orang melayan customer Oh, sambil bergurau lah. kedai burger tu dipunyai oleh Power Rangers. Ya. Artinya buat sebelum adanya platform Bakat Kamik, Power Rangers ni melawak di kedai burger rupanya. Ya. Maksudnya sambil Tadi datang tak ada bawa burger. Come on lah. Burger malam. Amboi, Tadi nampak. pizza, sekarang Alah, burger lagi. Tadi dah pizza, ni burger. Come on lah bang. sambil membeli sambil berhibur lah. Ya. Kalau kita lihat program Bakat Kamik, juaranya adalah kumpulan Pere. Ya. Dan kumpulan Pere ni kalau kita lihat di media sosial sangat aktif dengan penyiaran program-program lawak yang tersendiri. Bagaimana dengan kumpulan Power Rangers? Ada tak perancangan untuk melebarkan lagi sayap di media sosial? Perancangan Power Rangers selepas ini untuk melebarkan perut sehingga ke hadapan. Dah agak dah. Dia punya jawapan tu literally. Buat masa sekarang sebab saya pun tengah bertugas, ada komitmen tugas kan sebab kita frontliner untuk COVID-19. Jadi masa kita bersama agak tersekat, agak kurang. Frontliner sebagai apa tu Mirul? Saya kerja di hospital umum Sarawak. Oh, sebagai Pembantu Pembantu bukan. Bukan? Doktor. Pembantu perawatan. Pembantu perawatan. Wah, kan memang satu tugas yang Berat. cukup I would say membanggakan Ya. kan dalam menyelamatkan orang. Terima kasih. Terima kasih.
Thank you so much. Kita jaga kita. Cakap mengenai hospital, sekarang ini adalah musim COVID-19. Pastinya sukar untuk bukan sahaja golongan penyanyi, pelakon, malahan pelawak untuk orang kata kan Terutamanya pelawak mencari lah. rezeki dan sebagainya. Jadi Cabaran. di sebalik terjejas akibat pandemik COVID-19 ni, apa lagi inisiatif ataupun alternatif untuk orang kata Power Rangers Power mencari Rangers rezeki mempromosi dalam dia sendiri kehidupan? juga. Buat masa ni kita tengah ada rekod lagu. So Power Rangers sekarang tengah buat lagu dah siap. Cuma kita tengah shoot untuk video music. Boleh lagu sikit? Khas untuk penonton bola Genre TV. macam rock ke, hip hop ke. Okay, 1, Genre, 2, 3. Nendaknya. Sikit sikit. Right. Okay. Jadi macam Pak Ranger sendiri kan. What do you think of industri lawak dekat Sarawak ni kan? Okay, memandangkan anda adalah kira macam benchmark lah kan, yang pertama kan, kelahiran yang pertama. So apakah yang anda harapkan untuk kelahiran yang kedua? Apa yang anda harapkan macam, you rasa macam kurang je. Patutnya dalam industri hiburan lawak ni kan, perlu ada dalam dekat negeri Sarawak. I kata lagi. Sila je. Kalau I tusuk, you sambut je. Tak apa. Sansut pun tak apa. Go ahead saja. Biasanya saya Apa yang harapkan? Apa kita harapkan? harapan kami supaya stand up comedy ni perlu untuk dipertengahkan sebab macam negara Sabah, negara Semenanjung. Bukan negara. Negeri. tempat-tempat di Semenanjung semua. Setiap negeri ada stand up comedy sendiri, ada kumpulan stand up comedy. Tapi di Sarawak ni memang perlukan satu Dan apa, kita gabungan mengharapkan platform yang lebih banyak untuk pelawak-pelawak Sarawak mengedepankan diri. Pelawak di Sarawak. Ya. Okey, memandangkan anda berdua pelawak. Cuba bagi pick up line sikit dengan adik-adik manis diorang. Termasuk dengan Kak Syafin. Dia bukan kita berdua. Ada pick up line. Belanja lah Boleh, sikit. boleh. Line. jalan lah. Cuba jual sikit pantun. Come on. Aduh. Tunjuk aspek Jangan lawak. ambil pick up line. Jangan ambil pick up line Power edisi Rangers. pertama semalam Dia ni pick up line dia kepala pipe. Oh, kepala pipe. Dia Sebab cuba semalam nak dekat pick up set line. Borak Teh Sipeng, Miss World Malaysia 2018 datang. So saya bagi pick up line, alhamdulillah. Di reject. Ayo reject. Coba. Okey, Okey, kita cuba. Asal Sarawak kan? Boleh. Apa beza kita dengan kita? Kita jaga kita. Sebab dua-dua bukan bini kami. Bagus. Aduh. So, Power Rangers ada perancangan ke untuk join Maharaja Lawak in case kalau tak ada lagi COVID? InsyaAllah memang. COVID tu memang ada tapi Untuk peringkat yang bila lebih ada untuk jauh peringkat lagi lebih jauh besar lagi. Sekiranya ada peluang, Keinginan lah. sekiranya ada peluang, Dia ada peluang insyaAllah. akan mencuba nasib. Adakah anda merasa anda melawak? Saya ketawa ke? So, kita nak tahu ada jugalah. rasa lawak. Power Rangers ni dekat atas pentas dengan luar pentas. Di luar pentas. Saya ketawa Atau sebab memang macam ni je? Biasanya kita orang memang kayu macam ni. Malu-malu. So, sebab- bila on stage tu another character. Ya. Sebab kalau kami bergerak lebih, lemak akan hilang. Betul? Jadi kami sayang lemak ini. Itu saya sangat setuju lah ya. Dengan Kan kita faham. Kita faham juga. Okey. Pergerakan terbatas. Kalau lebih nanti akan ada terbetas kata orang. Sediakan ambulan untuk Okey, macam idea untuk melawak tu pula macam mana? You fikirkan waktu you nak buat lawak tu kan? Adakah waktu berkaitan dengan kehidupan harian atau you tengok ini boleh buat lawak? Inspirasi lawak. macam I kan I akan suruh dia jawab. Sebab kalau kita lihat persembahan yang pernah dipersembahkan oleh Power Rangers, ada kalanya memakai pakaian seperti makcik-makcik kan, ada orang kata sesuatu diletakkan di dalam mulut seperti sirih dan sebagainya. Konsep sebegitu seringkali dipraktikkan oleh pelawak-pelawak di Malaysia. Mungkin ada antara idea lain untuk persembahan yang seterusnya nanti? Bagi Power Rangers lah selama kami dua bersama kan. Kemungkinan otak kami ada rosak sedikit. Melihat benda yang pelik-pelik terus jadi bahan. Terus spontan keluar. So, inspirasi tu boleh dapat right away lah. Terus keluar dia tu sambung, tu jadilah melarat. Dia macam umpama latah lah.
Okey, pelawak dah. Yang tadi baju dah, dan selepas ini pula kita ada cerita yang lain daripada yang lain pula. Lain Tapi kita daripada tak lain. nak Power Rangers pergi tau. Kita nak diorang stay kat sini sebab topik kali ini Kita Osha ada akan topik bawakan. panas kan? Adakah mengenai makanan? Tak. Adakah mengenai pasangan hidup? Yes. Ini tentang obses pasangan cabi. Yes. Selepas ini dalam Borak Tesi Tesi Peng. Peng. Kembali dalam Borak Tesi Peng. Okey, Osha. Apa cerita obses terhadap pasangan cabi? Okey, sebenarnya kan obses terhadap pasangan cabi. Benda-benda ni sebenarnya terjadi. Mungkin orang obses kepada mungkin yang nampak macam solid, slim kan, tapi sebenarnya berlaku juga ada pasangan yang obses terhadap pasangan yang cabi. Dan kalau anda lihat dekat negara-negara luar seperti Afrika Selatan, Jamaica, Fiji dan juga beberapa negara lain, mereka sebenarnya lebih menghargai I'm not saying that mereka menghargai wanita-wanita yang berbadan cabi ataupun berisi ataupun comel lah kan. Senang ceritakan dan dikatakan juga orang cabi ni dia setia, penyayang, pandai kipas jaga dia ni. hati. Yang kurang cabi tu kurang setia. Tak juga sebab orang cabi ni dia orang jenis yang macam alah whatever lah. Kan whatever je lah. So komen you sikit, betul ke orang cabi ni setia? Betul. Biasanya orang cabi macam kita orang ni, pasangan dia akan rasa selamat. Sebab Contoh macam musim sejuk. Rasa Tak payah pakai selimut. hangat. Dia boleh jadi bantal juga kan? Macam pergi shopping komplek ke, mana suamiku hilang? Oh tu. Oh, nampak Jauh. dengan jauh boleh nampak. Yes. Okey. Satu kita akan berasa kurus, kita tengok Orang katakan orang cabi ni mendamba perasaan lah. Dia tak dimakan usia. Dia comel je macam tu je kan. Awet muda. Betul, Dia betul. kena angkat sendiri. Mereka pandai masak. Okay, pandai jaga hati. Ya. Dan mereka tak jenis yang tak cerewet. Betul ke orang cabi ni tak cerewet ke? Tak senyum pun ada lesung pipit. Orang cabi. Langsung batu ada lah. Dan sebenarnya kan ada tak tahulah orang katakan lelaki ni bila dia frust kan untuk hubungan cinta pertama macam dia pun pernah tadi dia ada pernah. kongsi dengan saya. Ya. Mungkin disebabkan saya ditinggalkan sebab Nurul ditinggalkan ke Nurul yang meninggalkan? Saya rasa Nurul yang meninggalkan. Nurul ditinggalkan sebab mereka lebih meminati wanita yang cabi. Maksudnya memang wujudlah setengah individu Ya. yang memilih untuk mempunyai pasangan yang cabi. Cabi ni cute sebenarnya dan ada juga kan dikatakan yang lelaki ni mana-mana lelaki yang pernah frust bercinta sebelum ni kan mereka memiliki pasangan yang sebelum ini yang tidak cabi lah. Okay, and then lepas tu kan mereka mencari pasangan yang lebih cabi sebab to them lebih penyayang dan mereka rasa macam lebih selamat. Ya. Apa komen pendapat Gas pula? Baiklah, saya cabi jugalah. Bila bagi saya cabi ke tak, yang penting kita kena jaga kesihatan. Itu Ya, yang betul. penting. Sebab kalau kita cakap pasal cabi ni, ianya hanya penampilan sahaja. Yang penting kita punya kesihatan dan kalau kita sayang pasangan kita, kita kena betul-betul sayangkan diorang. Nak tanyalah, kalau pasangan ni, AA dan Amirul, pasangannya Dengan Zul. AA dengan Zul, Ya, ya. dia punya pasangan tu macam Cabi cabi ke ataupun yang tidak cabi? Ataupun kayu macam saya. Bini saya si cabi. Bini si Apa yang buat dia suka yang macam alah Apa hai benda yang suami dia aku. pernah puji dekat AA? Macam dia puji tu, taklah macam saya puji dia pernah. Mesti ada sesuatu yang buat dia tertarik. Kita nak tahulah kalau diberikan peluang AA nakkan keadaan cabi ni sampai bila-bila ataupun mungkin 5 tahun akan datang untuk orang kata slim sedikit. Kalau diikutkan hati memang nak slim, tapi permintaan anak-anak dan isteri. Anak yang kecil-kecil kalau didukung letak sini tak payah pegang. Relax je bawa. Lamba goyang-goyang tak jatuh. Kan? Macam
Macam anak tua yang letak kepala sini, bini letak sini, seorang sini dah siap lah. Oh, settle lah kan. Jadi Tapi ada ada tak tak jadi macam hantar. ada tak macam usaha you nak macam nak menurunkan kecabian kita ni kan? Tak ada tak pasangan you cakap, tak payahlah sayang, tak payahlah. I Tak like you nak, like this. Sebab sebelum ni modal besar lah. Cabi ni. Bukan senang. Tapi pernah coba diet. Pernah cuba dia. Tapi tak berjaya kan? Oh. I faham. Itulah. Sebab Kita redha. nak start tu. Sebab kita Nak start bila start minggu depan. Minggu depan tapi tak tahu. Tahun bila. Ya, mungkin anda pendapat anda pula macam mana kalau orang okey obses kepada pasangan cabi satu benda kan, tapi bagaimana pula macam pelak bagaimana pula macam orang yang make fun on orang cabi. What's your macam mana? comment? Kalau biasa orang memandang orang cabi ni simple je lah. Kita orang cabi boleh kurus. Orang kurus boleh ke cabi. Macam tu. Macam tu je. Sebab kita orang asal dari kurus. Lepas kahwin, kena buatan orang jadi macam ni. Buat orang tu bini pandai masak. Betul. Buat tu. Betul. Pandai aku kakak senanjung kan. Okey, kalau anda macam mana pula pandangan anda melihat wanita cabi? You suka tak tengok wanita cabi? Cabi. Pandangan sendirilah. Pandangan sendirilah. Melihat wanita cabi. Suka. Sebab Kalau yang Sebab bini tak tangga. kalau nak tengok wanita, asal isteri tak lihat kita tengok. Bahaya tu. Wife. Habis lah, balik macam ni. rumah ni nanti Tengok bini dia tengok. asal sedap mata memandang. Katuk kita duduk balik peksam di selimut baru. Dia tidur dengan cemong. Kena berhati-hati ya. Play safe ya kan. Nah, Sebab takut nak beri komen sebab ada orang rumah tengah menonton dia kan. Kepada anda juga yang sedang menonton kita pada hari ini, komen anda, pendapat anda kan dalam Borak Tesiping, apa kata anda, emailkan kepada kami di email Di borak@tvstv.my. Sekali lagi borak@tvstv.my. Kita masih lagi dalam topik obses terhadap pasangan cabi. Jadi mungkin kita nak tahu jugalah. Mungkin setengah perspektif orang terhadap mereka yang bersaiz sedikit gempal ni, mereka akan rasakan mereka tidak akan pergi jauh sebab kebanyakan sekarang ini kerja memerlukan mereka untuk menjaga penampilan mereka untuk sentiasa kelihatan presentable di hadapan kamera dan sebagainya. Jadi apa pandangan Power Rangers mengenai hal ini? Saya pandang macam tu je. bagi kita Power Rangers, benda tu bukan jadi penghalang ataupun bukan jadi masalah. So kita dapat lihat antara host-host yang dikenali seperti siapa? Sherry Al-Haddad. Sherry Al-Haddad pun berbadan gempal. Jangan sebut. Yang penting tu bakat. Ya, bakat yang penting. Bakat. Macam kita Power Rangers, siapa sangka boleh melawak kan? Bagi gas pula saya rasa cabi ke tidak itu terpulang kepada pilihan. Macam saya cakap tadi, pentingnya adalah kesihatan. Kalau kita nak turunkan berat badan pun, ianya mesti disebabkan oleh kita nak jaga kesihatan kita. Betul tak? Alhamdulillah jugalah kan. Kita berdua ni cabi, ada anak dan bini. Alhamdulillah. Tapi ada yang kurus pun belum ada Ya. belum ada pasangan. Jodoh-jodoh belum sampai. Tapi sebenarnya tak kisah you cabi ke ataupun you tak cabi ke, yang penting hati. Kan? Betul. Hati tu kena penting sebab orang kata orang cabi ni dia tak cerewet sebab dari segi penampilan dia pakai je, tapi mungkin yang tak cabi ni orang selalulah membanding-bandingkan kan, dia akan very particular from head to toe, dia akan nampak naik sikit 1 kilo dah rasa Betul. kan, dia very sensitive, jadi senang nak jagalah. Biasanya orang yang selalu sakit, orang yang tak cabi. Berat sikit dah bingung gambar. Acah rasa dekat sebelah ni. So, ada tak rasa macam nak menambah ke sedikit ke Ada. untuk menjadi seperti saya? Stres kan? Ada. Kalau cabi naik lagi, tambahkan lagi. Dia ada nak turun dia nak tambah. Dia tambahkan lagi. Dia tak payah nak turun. Tak payah nak pening kepala. Betul. Juga kalau kita tengoklah orang-orang yang cabi ni selalu menerima kritikan body shaming daripada netizen. Pernah ke tidak mendapat kritikan sedemikian daripada netizen? Kritikan memang ada, tapi kita anggap benda tu gurau. Gurau kan? Benda tu biasa. Memang dah
hakikat. Saya rasa lelaki mungkin boleh anggap sebagai gurauan, tapi kebanyakan wanita mereka sering kali dibuli secara cyber disebabkan oleh penampilan mereka yang sedikit gempal. Gemuk, Apa pandangan awesome Osha? apa? Kenapa mesti tanya Osha? Hai. To me, saya alhamdulillah followers saya aku pula ke tetamu. Okey. Mereka menerima kita seadanya. So just be who you are, Ya, kan? betul. Terimalah kita orang ni seadanya because like I said you tak chubby ke, you chubby ke, setiap kita mempunyai kelebihan masing-masing, setiap kita mempunyai kecantikan, keindahan masing-masing. So find the beauty inside you. Betul ke orang cabi ni tak memilih? Milih juga ai. Boleh. Milih kau ingat apa? Kadang-kadang selalu makan nasi dan makan Maggi juga. Betul. Terima kasih Power Rangers. Terima kasih Power Rangers. Bersama kita pada Sudi hari meluangkan masa. ini. Nanti nak rasa burger dekat stall burger kat InsyaAllah. Imat Batu Kat Kawan. Imat Batu Boleh, Kawan. boleh bawa. Tadi datang tak bawa burger, nanti dia datang dia Bawa hantar burger pizza. dekat kita Sekali orang pula package dekat sini, hiburan okey? sekali. Jadi untuk anda semua terima kasih kepada penonton-penonton yang menonton Borak Tesipeng. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Sampai di sini saja. Saya sign off Osha Basri. Saya Nurul Ismail. Saya Ghazali Zawawi. Saya Marzella Sikai. Sampai kita jumpa Sekali lagi lagi. dalam edisi akan datang dalam Borak Tesipeng. Tesipeng.